للكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah malam ni kita masih lagi diberikan ruang dan juga peluang oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama kita dapat hadir dalam rumah Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan segala kerja baik kita, salat kita, zikir kita, doa kita, ianya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kita menyambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada fasal yang berikutnya. Malam ni kita masuk kepada fasal yang baru. Maka dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata faslun, maka ini adalah suatu fasal. Dia kata wa'lam, dan ketahuilah, ayyuhal murid, wahai sekalian murid, wahai sekalian orang yang berjalan pada jalan Allah, wahai sekalian orang-orang yang benar-benar dia berkehendak kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita kena doa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan riang oleh Allah, kita diberikan dorongan oleh Allah Ta'ala, agar kita menjadi orang yang nak melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Dan kita kena doa dengan Allah agar dianugerahkan kepada kita rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah baca pada awal-awal kitab hari tu ni, tuan-tuan. Kita baca kitab ni awal-awal hari tu. Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala dia kata, bila mana satu orang Allah Ta'ala campak dalam hati dia dorongan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu merupakan satu nikmat yang besar daripada sisi dia. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mendorong satu orang manusia bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengarahkan seluruh daripada tentera-tentera dia, daripada kalangan para malaikat. Dan tuan, dia bagi dorongan pada kita, dia beri ilham pada kita, dia bisikkan kepada kita supaya melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membuatkan kita terdorong untuk melakukan segala yang diperintah oleh Allah, mendorong kita melakukan perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kerana tu kita kena doa yang ni. Doa dengan Allah Ta'ala, ya Allah, jadikan aku orang yang kuat beribadat kepada Engkau. Ya Allah, jadikan aku murid orang yang berkehendak kepada Engkau, ya Allah. Dan kerana dia merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebut oleh Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, bila mana seseorang dia diberikan dorongan tersebut, dan dia ada rasa nak mendekatkan diri pada Allah, dan dia ada rasa untuk menjadi hamba kepada Allah Ta'ala, maka kata Al-Imam, hendaklah mereka cepat-cepat mengambil nikmat tersebut, kerana dalam masa yang sama ramai lagi orang-orang yang sedang bermohon untuk mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila Allah lorong kita, Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan kita dalam beribadat pada dia, maka kita adalah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan keistimewaan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka masukkan benda ni di dalam doa-doa kita. Selain daripada kita minta murah rezeki, selain kita minta panjang umur, selain kita minta anak-anak berjaya dunia dan juga akhirah, yang ni kena minta, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana seseorang dia tak akan boleh berbuat kebaikan kecuali bila dia diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, ni yang kita sebut sebagai taufik. Dan tuan, kalau setakat hidayat saja dia tak cukup. Kalau hidayat maknanya orang itu hanya dia diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Dan tuan, dia naik kereta, dia lalu kat depan masjid, kemudian dia tengok orang sedang mendirikan sembahyang, dia kata, wah,
dia kata, bagusnya orang-orang yang sembahyang tu. Masya Allah, sejuk mata tengok orang-orang tu sembahyang, tuan-tuan. Namun dia tak berhenti kereta, namun dia tak berhenti untuk mendirikan salat berjemaah, tuan-tuan. Yang ni kata dia hanya mendapatkan hidayah, dia tidak mendapat taufik daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, maknanya dia tak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perkara tersebut. Kerana tu disebut oleh ulama, hidayat dan taufik adalah perkara yang perlu untuk kita minta daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kerana tu kita kena minta, mudah-mudahan kita dipermudahkan oleh Allah melakukan segala ketaatan dan segala benda yang menjadikan kita hamba pada sisi dia. Jadi kata Imam Al-Haddad, wa'lam, dan ketahuilah, dia kata, ayyuhal murid, wahai sekalian orang-orang yang berjalan pada jalan Allah Ta'ala, anna awwalat tariqi, adapun awal-awal perjalanan kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, maknanya dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Ta'ala ni ada permulaan dan ada pengakhiran dia. Kerana tu disebut oleh ulama, man arada an-nihayah fabda' bil bidayah. Siapa-siapa yang nak kepada pengakhiran yang elok, hendaklah dia mulakan dengan permulaan yang elok. Tuan-tuan, maknanya orang yang nak jalan pada jalan Allah Ta'ala ni, dia ada permulaan dia, ada dia punya mujahadah dia, sehinggalah pada akhirnya nanti dia mendapatkan kemanisan daripada amalan permulaan dia. Dan tuan, kerana tu Nabi SAW dia meletakkan satu hadis. Dan tuan, Masya Allah, hadis ni besar nilaian dia. Katanya Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, hadis ini adalah 1/3 agama. Dan tuan, bayang tengok ya, hadis ni 1/3 pada agama. Apa dia? Innamal a'malu binniyat. Tuan-tuan, ni semua adalah permulaan ibadat, kemudian permulaan orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, apa yang Nabi letak, apa yang diletakkan oleh Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Adapun setiap amalan itu adalah berdasarkan kepada niat, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, nak tunjuk kata awal-awal perjalanan ni, batu asas dia, permulaan kepada perjalanan ini, batu asas dia adalah memperbetulkan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka kata Imam Al-Haddad, anna awwalat tariqi, adapun awal-awal perjalanan seseorang kepada Allah itu sabrun, jalannya adalah bersabar, kata Imam Al-Haddad. Tuan-tuan, pasal apa dia kena sabar ni? Kerana perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalannya adalah mujahadah. Kita kadang-kadang tersungkur di tengah-tengah jalan. Dan kita nak buat kebaikan, kita nak dekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan macam kita sebut minggu yang sudah, syaitan ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada dia, dia kata apa? Fabima aghwaytani, wahai Allah, engkau telah menyesatkan aku, kata iblis, la aq'udanna fi siratikal mustaqim,
ketahuilah kata iblis, aku akan duduk di tengah-tengah perjalanan hamba engkau yang nak menuju kepada jalan yang lurus, iaitu jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu disebutkan di sini, awal-awal perjalanan itu sabrun. Hendaklah dia sabar. Dan tuan, dia belajar daripada asas. Kemudian amalannya juga adalah amalan yang asas, yang paling penting adalah memperbetulkan niat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan minta maaf, kadang-kadang ada orang yang dia nak jalan dekat Allah Taala ni, mula-mula nak jalan tak betul dah dia punya niat dia. Dan tuan, niat dia apa? Niat dia kerana nak karamah, kerana dia nak benda-benda yang luar biasa. Dan tuan, benda yang luar biasa tu kecil sangat-sangat. Benda yang luar biasa ni benda yang begitu halus sangat-sangat. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, karamah adalah benda yang sangat kecil, kata Imam Syafi'i. Tetapi benda yang paling besar bila mana hati kita senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kadang-kadang kita tertarik, kita jadi tertarik kan, bila cerita perkara yang luar biasa, yang selama ni orang tak pernah belajar pun, tiba-tiba kita pergi belajar benda ni luar biasa. Tuan-tuan, dia menjadi kesukaan orang. Padahal ulama tasawuf sepakat menyatakan ilmu tasawuf ini adalah ilmu menyucikan jiwa. Dia adalah ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sebab itu Al-Imam Abdullah At-Tustari rahimahullahu taala, dia kata, sesungguhnya yang Allah Taala nak adalah amalan ikhlas daripada hamba-hamba dia. Ikhlas itu lagu mana? Kata Imam Abdullah Tustari, ikhlas ini kamu tidak memandang kepada kanan ataupun kiri. Tidak ada halangan dalam perjalanan itu illallah, melainkan dia lakukan perkara tersebut semata-mata adalah kerana mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan maka awal-awal perjalanan itu sabrun, maka hendaklah dia sabar. Dan dia sabar dalam belajar, dia sabar dalam amalan dia, dia bermujahadah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana tu kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, siapa-siapa yang tidak sabar di dalam tempoh dia belajar, kata Imam Syafi'i, kata dia tak tahan. Bila belajar tu dia tak tahan, kena mangkit tengah malam. Lepas itu dia tak tahan, kena maki dengan guru dia. Oh, insya-Allah. Tuan-tuan, dulu ada seorang ulama hadis, nama dia Al-Imam Ad-Dukain, nama dia. Dan tuan, masya-Allah, Al-Imam Dukain ni dia adalah seorang guru yang begitu tegas. Dia begitu tegas. Dan tuan, kalau ada anak murid dia yang buat kesalahan, maka dia akan marah terus. Ini Al-Imam Ad-Dukain. Dan tuan, satu hari ada di antara anak murid dia, dia kata apa dalam hati dia? Dia kata, kali ni kalau aku kena marah lagi dengan tok guru aku akan berhenti belajar. Dan Imam Ad-Dukain rahimahullah ta'ala kata apa? Jangan kerana tempoh yang sementara ini menyebabkan kamu sengsara seumur hidup. Dan dia kena macam tu mungkin 3-4 tahun saja. Dan tuan, dia ditarbiah macam tu.
mungkin dalam tempoh paling lama pun 10 tahun macam tu. Tuan-tuan, untuk dia mendapat keuntungan seumur daripada hidup dia. Sebab itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, siapa-siapa yang tidak tahan dengan keperitan di dalam menuntut ilmu yang sekejap itu, maka nescaya dia akan menanggung kejahilan seumur hidup dia. Dan maka awal-awal perjalanan itu sabrun, hendaklah mereka itu sabar dan memperbetulkan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu dalam pepatah Arab menyatakan, man sabar zafar. Siapa-siapa yang sabar maka dia akan dapat. Siapa yang sabar maka dia akan capai. Siapa yang sabar maka dia akan sampai kepada destinasi. Dan insya-Allah saya terinspirasi. Saya rasa terdorong. Pasal saya sabar lagi dalam belajar ni. Belajar lagi. Ada orang kata, ustaz rajin nampak ni mengaji, rajin tak rajin kan? Pasal kita ada rasa kita ada lagi kelemahan kita mengaji lagi. Dan tapi dulu saya ingat lagi masa tu di Mesir, masa tu tengah tunggu bas nak naik bas, ada seorang kawan kita daripada Juzur Qamar. Ni orang hitam kan? Nanti dengar mereka ni apa hitam-hitam dia tak? Tak memang mereka tu jenis tu black je. Juzur Qamar. Jadi baru berkenalan pada hari itu baru berkenalan dengan dia. Kami baru balik daripada hadrah di Masjid Syekh Saleh Al-Ja'fari rahimahullahu ta'ala. Dan baru berkenalan, tanya dengan dia, hang dekat sini dah berapa tahun? Dia kata, ana hina 10 sanawat. Dia kata, aku kat sini dah 10 tahun. Dia kata, dah bukan 10 tahun, 15 tahun. Aku dah 15 tahun duduk kat sini. Subhanallah. Tuan-tuan, kita dengar 15 tahun ni, lama. Lamanya. Kita pun tanya dengan dia, macam mana hang boleh tahan duduk di Mesir ni sampai 15 tahun? Apa rahsia dia? Tuan-tuan, dia sebut satu patah perkataan saja. Dia kata apa? As-sabru, sabar. Dia kata, Allahu Akbar. Dia kata as-sabru, sabar. Dia kata, tuan-tuan, memang orang yang bila mana dia sabar, dia selalu mendapatkan keuntungan daripada kesabaran diri dia. Sebab itu pepatah Arab tadi sebut, man sabar zafar. Siapa yang sabar maka dia akan dapat, dia akan capai dan dia akan sampai. Kerana dia sabar itu tadi. Tuan-tuan, maka kerana itu awal tariqi sabrun, maka awal-awal perjalanan itu sabar. Wa akhiraha, manakala nanti pada akhir perjalanan seseorang, dan tuan, akhir daripada perjalanan dia, akhir daripada mujahadah dia, syukurun, dia akan jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana dia dapat melihat hasil daripada kesabaran dia, mujahadah dia. Akhirnya dia diberikan hasil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu di dalam ayat Quran, tuan-tuan, ni perjuangan kita nak mendekatkan diri pada Allah taala. Tuan-tuan, nak dekatkan diri pada Allah taala bukannya mudah. Kita diuji dengan macam-macam ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, malah orang yang bercakap ni, yang beri tazkirah, yang beri ceramah, tuan-tuan, kami yang bagi tazkirah, bagi ceramah, bagi kuliah ni pun, Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada orang-orang yang macam kami. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala kata apa? Allah taala kata, kenapa kamu sebut benda yang kamu tidak amalkan, kata Allah Subhanahu wa taala.
Lalu Allah Ta'ala kata, kabura maqtan indallah. Kata Allah, begitu besarnya kemurkaan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang dia pandai bercakap, tetapi dia tak beramal dengan apa yang dia cakap. Nak cerita apa? Kadang-kadang kita sedap cakap lah, amal tak ada. Kerana perjuangan kita bukannya senang, dia bukan mudah. Sebab itu malaikat, bila dia tanya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia kata, Allahumma ajibna. Ya Allah, kami pelik, kata malaikat. Hamba kamu, kamu berikan rahmat. Hamba kamu, kamu berikan ridha. Hamba kamu, kamu berikan syurga. Kamu berikan kepada mereka segala kenikmatan. Tuan, tapi malaikat pelik. Ya Allah, ajibna. Kami berasa pelik. Mereka ni diberikan dengan segala kenikmatan, tetapi mereka kufur kepada Engkau, ya Allah. Dan malaikat kata macam tu. Pasal apa? Malaikat, macam kita pernah cerita, malaikat dia tak ada riang untuk makan minum lagu kita. Dan malaikat tak ada riang nak menikah. Dia tak ada keinginan sebagaimana keinginan manusia. Keinginan dia hanya taat dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj, Nabi SAW, bila Nabi SAW masuk ke dalam Baitul Ma'mur, dan Nabi masuk dalam Baitul Ma'mur, Nabi kata, malaikat ni bila mana dia berdiri, dia tidak akan rokok melainkan bila diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Malaikat bila mana dia rokok, maka dia tidak akan i'tidal melainkan bila mana diperintahkan oleh Allah. Tuan-tuan, ini malaikat, dia cuma nak beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, lalu malaikat tanya dengan Allah Ta'ala, ya Allah, ajibna. Kami pelik kamu beri mereka syurga, kamu muliakan kedudukan mereka, tetapi mereka ini kufur kepada Engkau, ya Allah. Mereka tidak bersyukur kepada Engkau, ya Allah. Tuan-tuan, Allah mempertahankan hamba dia. Dan Masya Allah, Allah mempertahankan hamba dia. Allah Subhanahu wa taala sebut, kerana aku datangkan kepada mereka itu hawa, iaitulah dengan hawa nafsu. Tuan-tuan, sebab itu bukan mudah. Dan sebab itu dalam peristiwa Nabi Allah Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha, Allah Ta'ala kata apa, tuan-tuan? Di dalam apa ni cerita Nabi Yusuf dengan Zulaikha, Nabi Yusuf yang digoda oleh Zulaikha. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, Yusuf pada waktu ia digoda, ia tertarik dengan Zulaikha, tetapi kerana dengan rahmat kami, kata Allah. Tuan-tuan, maknanya apa? Kerana dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dia dapat mengelak dan dia dapat elakkan diri dia daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perjuangan seorang manusia bila mana dia nak mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita didatangkan dengan hawa nafsu. Kerana tu kata Allah Subhanahu wa taala, dan tuan, sebab itu orang yang nak jadi baik, dia tak cukup hanya harapan, dia tak cukup hanya angan-angan. Orang yang nak jadi baik, dia kena buat dan lakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi nak menjaga diri dia supaya tidak terlibat dengan dosa kepada Allah, Islam dia letakkan satu kaedah. Nama kaedah itu saddu az-zara'i'. Dan kita menutup segala pintu-pintu
yang boleh membawa kepada kemaksiatan kepada Allah. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Ada orang, dia mengadu. Ustaz, dia kata, macam mana saya nak hilangkan keinginan saya kepada melihat cerita-cerita yang tak elok ni. Sebab kita kata pintu yang paling besar untuk syaitan menyelewengkan manusia dua. Satu mata, yang kedua telinga. Sebab apa yang manusia tengok mai jatuh dalam hati terus. Apa yang dia dengar jatuh ke dalam hati terus. Tuan-tuan, sebab itu ulama kata babani kabirani, dua pintu yang sangat besar, yang sangat berpotensi untuk syaitan menyesatkan manusia pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tanya, "Macam mana tengok benda-benda yang tak elok ni, nak buat lagu mana?" Dia kata, kita tanya dengan dia, biasa hang tengok benda-benda tak elok tu waktu bila? Dia kata masa tak ada orang. Masa orang tak ada. Duduk dalam bilik sorang-sorang. Tu punca dia. Tuan-tuan, kalau itulah punca dia, hilangkan punca itu. Maknanya apa? Jangan tengok handphone sorang-sorang. Jangan duk tengok handphone sorang-sorang. Jangan berseorangan ketika mana dia pegang handphone tu. Kalau nak masuk bilik, dia letak luar ataupun dia bagilah kat siapa-siapa. Ayah dia kah, isteri dia kah, kat anak dia kah, bagi. Tolong simpan jauh-jauh sikit. Tuan-tuan, ni kaedah yang diletakkan oleh Islam. Bagaimana kita nak jauhkan diri daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu az-zara'i, menutup akan segala pintu-pintu yang boleh pi kepada kemaksiatan dengan Allah. Tuan-tuan, kerana tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, la taqrabuz zina. Kamu jangan hampir kepada penzinaan, kata Allah Ta'ala. Allah tak kata la taf'aluz zina, kamu jangan buat zina. Allah Ta'ala kata la taqrabuz zina, kamu jangan hampir kepada zina. Tuan-tuan, maknanya apa? Jalan-jalan yang menuju kepada penzinaan ni kita katuk siap-siap. Kita jauhkan diri kita awai-awai. Orang Kedah kata awai senang tak kalut. Macam tu. Tuan-tuan, jadi kita potong siap-siap. Maka insya-Allah kita akan terhindar daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, kata Allah. Tuan-tuan, ni awal perjalanan. Dia bermujahadah pada jalan Allah. Dia lawan hawa nafsu dia. Tuan-tuan, dia nak lawan hawa nafsu ni 2-3 hari ke? Tak, tuan-tuan. Dia nak lawan nafsu ni sebulan ke? Tak, tuan-tuan. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Ar-Risalah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dia kena berlawan dengan hawa nafsu dia sehinggalah dia letih, sehinggalah dia rasa dia tak ada harapan dan tak ada siapa yang boleh tolong dia melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya apa? Dia kena lawan bersungguh-sungguh pada hawa nafsu dia. Kerana tu Allah Taala kata walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami. Dan mujahadah ni, perkataan mujahadah dihuraikan oleh ulama. Dia kata apa? Dia kata bila kata mujahadah, dia memerlukan tenaga yang banyak untuk dia berlawan dengan hawa nafsu dia. Sampai tara tu, tuan-tuan, dia dah lawan dengan hawa nafsu dia. Lanahdiyannahum subulana, yang ni pada akhirnya Allah akan beri petunjuk pada dia jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kerana tu kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, awal tarik sabrun. Awal perjalanan dia sabar, manakala akhir perjalanan dia syukurun. Dia akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalaha ana'un wa akhiraha hana'un. Pada awalnya dia letih, wa akhiraha hana'. Nanti pada akhirnya nanti hilang keletihan dia, selesa dia punya keadaan dia. Tuan-tuan pasal apa? Bila mana dia bermujahadah, Allah meninggikan darjat dia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang ni kita akan teranglah pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah taala a'lam. Cukup ustaz tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrafna وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.